Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalamu ala wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa bi'iznika nafi'a wa mustaqima wa la hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma nahnu وإلهم الملائكة المقربين واخرج من برحمتك وعلمنا رحمتك رب اشرح لنا صدرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا ولا شيخ من زمتنا يا رينا. Kata Asnawi, kita ulang di situ. Kata Asnawi bahwasanya tiada disabitkan dengan zakar yang terpotong itu nasab dan ihsan dan tahlil dan mahar dan iddah dan beramilan dan batal ihram. Hanya yang sabit dengan janabah jua. Bagi perempuan tiada pada lelaki yang mempunyai zakar. Kata Imam Asnawi bahawasanya tiada disabitkan dengan zakar yang terpotong itu, tidak sabit nasab dan ihsan dan tidak sabit tahlil dan mahar dan iddah dan beramilan dan batal ihram. Semuanya tak sabit ke semua. Hanya yang sabitnya itu ialah janabah jua. Janabah tu hasil bagi perempuan, tiada pada lelaki yang mempunyai zakar. Dan difarakkan pada mandi, yakni wajib mandi dengan bahwasanya terlebih luas babnya daripada wajib dan difarakkan pada mandi, yakni wajib mandi dengan bahwasanya terlebih luas babnya daripadanya. Masalah yang disebut oleh Asnawi tadi, yang lain daripada sabit janabah bagi perempuan, yang lainnya tidak sabit dengan memasuk zakat yang terpotong. Hanya yang sabitnya ialah janabah bagi perempuan saja. Jadi bab nasab, bab ihsan, bab tahlil, mahar, iddah dan beramilan, kesemuanya tidak sabit. Maka apakah perbezaan? Maka dia katanya dan difarakkan, dibezakan di antara mandi janabah dan lain-lain. Dengan nasab, dengan ihsan, dengan tahlil tu, yakni dia katanya dan difarakkan pada mandi, yakni mandi wajib. Pada mandi, yakni mandi wajib. Dengan bahwasanya mandi wajib ni terlebih luas babnya. Terlebih luas babnya, jadi bagainya bagai mandi wajib daripada perkara yang disebut. Daripadanya lebih luas daripadanya daripada perkara yang disebut daripada nasab dan ihsan dan tahlil. Jadi sebab itulah jadi masalah memasukkan zakat yang terpotong tu sabit janabah bagi perempuan, tidak sabit nasab dan ihsan dan lain-lain lagi, dengan sebab masalah mandi itu bab dianya terlebih luas daripada bab yang lain.
Sebab tu walaupun yang lain tak sabit, tetapi bab mandi dah sabit sebab dia tu terlebih luas. Gitu dah. Mas'alatun. Ini pun semuanya masalah masuk hasyafah sekaliannya. Masalah hasil janabah dengan masuk hasyafah sekaliannya di dalam faraj, sama ada kubul atau dubur. Masalah itu lagi. Dia katanya mas'alatun jikalau masuk seorang di dalam faraj perempuan. Jikalau masuk seorang lelaki masuk di dalam faraj perempuan. Orang seorang masuk dalam faraj perempuan. Adakah wajib mandi atau tiada? Orang yang masuk, bukan dia memasuk ke hasyafah, dia seorang masuk. Seluruh badan dia masuk. Adakah wajib mandi atau tiada? Yang masuk tu wajib mandi ke tidak? Kata Syekh Ali Shibramul Lasi, wajib mandi. Wajib mandi, jadi maknanya wajib mandi kedua-dua. Wajib mandi, yani wajib mandi kedua-dua. Orang masuk pun wajib mandi, si perempuan tu pun wajib mandi. Kerana benar di atas, kerana benar atas masuk seorang di dalam farad tu, ta'rif itu. Ta'rif apa dia? Ta'rif hasil janabah. Sebab kalau seorang masuk, memang masuk sekali dengan kemaluan dia. Begitu. Jadi sebab tu jadi hasil janabah. Itu nak fardu masalah. Memanglah tak nak berlaku lah begitu. Masalah tu orang khunsa yang muskil. Orang khunsa yang muskil. Yang muskil. Ini masalah katanya orang khunsa yang muskil. Ini keluar dengan kait yang dulu pada baris yang kedua. Pada baris yang kedua, di tengah-tengah dia katanya yang wadih. Tengah-tengah baris yang kedua. Masukkan sekalian hasyafah daripada orang yang hidup, yang perbuat atau yang diperbuatnya, yang wadih. Yang wadih. Sebut kata yang wadih tu nak keluarkan orang khunsa. Mas'alatun orang khunsa yang muskil. Khunsa yang muskil maknanya tak jelas kata dia orang lelaki, tak jelas kata dia ni perempuan. Maka orang khunsa yang muskil, dengan sebab dia tidak jelas, tak nyata lelaki, tak nyata perempuan. Orang yang mempunyai dua alat, dua kemaluan lelaki dan perempuan. Tetapi tidak nyata lelaki, tidak nyata perempuan. Tetapi sekiranya kalau seorang tu ada dua alat, dua kemaluan, tetapi nyata lelaki. Kalau nyata lelaki, maka kemaluan lelaki itu yang asal, kemaluan perempuan tu zaidah. Jadi tak bilang kata kemaluan. Kalau nyata kata perempuan, ada dua alat tapi nyata kata perempuan, maka kemaluan perempuan tu yang asal, maka zakar lelaki tu, alat lelaki yang ada kat dia tu, itu dikatakan zaidah.
Maka dengan sebab di sini dia khunsa yang muskil, tak nyata lelaki, tak nyata perempuan, jadi tak boleh tahulah katanya alat lelaki ke kemaluan lelaki itu yang asal ke yang zaidah, alat perempuan adakah yang asal ke yang zaidah. Dia katanya tiada hasil janabah dengan memasuk lelaki, memasukkan lelaki zakarnya di dalam farajnya. Atau ia memasukkan zakarnya ke dalam faraj perempuan. Tiada hasil janabah. Ini masalahnya daripada kata tadilah. Dengan sebab dia tak jelas lelaki, tak jelas kata dia tu perempuan, maka tidak jelaslah. Tidak nyatalah katanya kemaluan lelaki yang ada kat dia tu yang zaidah ke yang asal. Tak jelas kata perempuan, maka kemaluan perempuan yang ada pada dia tu yang asal ke yang zaidah. Maka dengan sebab tu sekiranya dia kata memasuk orang lelaki, zakarnya tiada hasil janabah dengan sebab memasukkan lelaki, memasuk oleh orang lelaki akan zakarnya zakat orang lelaki di dalam farajnya farad khunsa muskil. Dengan sebab di khunsa muskil, orang lelaki memasukkan zakar di dalam farad khunsa muskil, maka tidak hasil janabah bagi khunsa muskil. Tidak hasil janabah bagi khunsa muskil tu tidak hasil janabah. Adapun nisbah bagi lelaki yang memasukkan zakat tu hasil janabah. Tapi nisbah bagi khunsa tidak hasil janabah. Sebab farad dia ni, maknanya kemaluan perempuan yang ada kat dia tu tak tahu yang asal, tak tahu yang zaidah. Kalau katanya, kalau boleh jadi yang asal, kalau kena atas asal, maknanya macam perempuan biasa. Macam farad perempuan biasa. Tetapi kalau katanya zaidah, maknanya macam masuk zakat dalam mulut. Tak wajib janabah. Begitu. Atau ia memasukkan zakarnya, atau ia khunsa muskil. Memasukkan zakarnya di dalam farad perempuan. Tiada hasil janabah juga. Sebab zakat khunsa muskil, tak nyata kata dia tu asal, tak nyata kata dia tu yang zaidah. Kalau asal, maknanya fardunya kalau asal macam orang lelaki biasa, hasil janabah. Tetapi kalau kata zaidah, macam masukkan jari ke dalam farad. Seperti masukkan jari ke dalam farad, maka tidak hasil janabah. Maka dengan sebab ada dua ihtimal, kita tidak buat keputusan. Maka ambil asalnya tidak berjanabah. Maka dengan sebab tu kalau orang lelaki memasukkan zakat dia dalam farad khunsa, maka tidak hasil janabah. Dan orang khunsa memasukkan zakat dia ke dalam farad perempuan, maka tiada hasil janabah juga. Lepas tu kitab tu yang dia tulis ketiga-tiganya bahkan itu tak nak. Ketiga-tiganya bahkan itu kita likungkan. Kita buat likungan, tak nak di sini. Ketiga-tiganya bahkan itu lebih buat likungan. Jadi masalahnya khunsa yang muskil.
Kalau orang lelaki masukkan zakat orang lelaki itu ke dalam farad dia tidak hasil janabah, dia memasukkan zakat dia ke dalam farad perempuan yang lain, maka tidak hasil janabah. Malaikat dijimuk orang akan dia dan jimuk ia akan perempuan. Maka hasillah janabah. Maka kalau rupa bini hasil janabah. Hasil janabah. Macam mana? Dia katanya malaikat nak hasil janabah bagi khunsa muskil dijimuk orang lelaki. Akan dia akan khunsa muskil. Dan dia sendiri pulanya dan jimuk ia khunsa muskil akan perempuan. Dalam masa yang sama. Dia jimuk orang lelaki jimuk dia jimuk orang perempuan. Maka di situ maka hasil janabah bagi dia. Maka hasil janabah. Sebab kalau katanya dijimuk orang akan dia, mana dia orang perempuan. Tentang kata dia jimuk orang, dijimuk orang akan dia, mana dia orang perempuan. Dan jimuk ia akan perempuan, mana dia tu orang lelaki. Jadi benar kata dia tu lelaki. Maka setiap tu jadi dah hasil kedua-dua pihak. Hasil kedua-dua. Jadi yang ihtimal sebelah-sebelah tu jadi sekarangnya dah hilang habis ihtimal. Dengan sebab ditilik kata dijimuk orang akan dia, maknanya boleh jadi dia tu orang perempuan. Kemudian tilik kepada dia tu pula jimuk orang perempuan, mana boleh jadi dia tu orang lelaki. Maka dengan sebab ada kedua-dua tu, dia orang jimuk dia jimuk orang perempuan, maka hasil janabah bagi dia. Habis mas'alatun, jikalau jimuk khunsa akan dubur lelaki. Jikalau jimuk khunsa akan dubur lelaki. Maknanya orang khunsa muskil, dia masukkan zakar dia masukkan kemaluan dia, hasyafah kemaluan dia di dalam dubur orang lelaki. Maka dikhiarkan khunsa, mana diberi pilih. Apa dia? Dikhiarkan khunsa, mana diberi pilih akan khunsa itu. Diberi pilih, dikhiarkan khunsa, maknanya diberi pilih akan khunsa itu antara wudu dan mandi. Mana diberi pilih kepada dia. Dia nak ambil wudu, kalau dia pilih sebelah balik, kalau dia, jadi maknanya dia berhadas. Dia berhadas. Nah, masalah dia memasukkan zakar dia, khunsa muskil memasukkan zakar dia ke dalam dubur orang lelaki. Maka diberi pilih. Maknanya masalah dia orang khunsa muskil memasukkan zakar dia ke dalam dubur orang lelaki, maka di situ dia dah hasil hadas. Tetapi boleh jadi hasil hadas kecil, boleh jadi hasil hadas besar. Kita katanya ketika belum pada dia jimuk ke dalam dubur orang lelaki itu, dia ada wuduk. Dia ada wuduk. Dia ada wuduk, kemudian dia memasukkan zakar dia ke dalam dubur orang lelaki. Maka diberi pilih kepada dia antara dia nak ambil wuduk ke dia nak mandi. Sebab apa diberi pilih tu? Kerana jikalau kita takdirkan perempuan. Kerana jikalau ia khunsa tadi, kita takdirkan perempuan. Kita kata dia tu orang perempuan. Batal wuduknya sebab bersentuh dengan lelaki. Sebab tu jadi beri pilih untuk ambil wuduk. Nah.
Dan jikalau kita takdirkan ia lelaki. Kalau kita kata dia ni orang lelaki. Hanya sudah ia khunsa tu jimuk dalam dubur. Maka di situ hasil hadaf sah. Maka wajib salah satu, maka wajib data khunsa tadi, yang memasukkan zakat dia ke dalam dubur orang lelaki, wajib salah satu, ini salah satu daripada ambil wuduk dan mandi janabah. Tak kala adalah padanya kesamaran. Tak kala adalah padanya pada khunsa tu kesamaran, maknanya tak tahu kata dia tu lelaki ke perempuan. Dikhiarkan dia, diberi pilihkan dia kan khunsa yang tersebut tadi antara wuduknya dan mandinya. Jadi masalah khunsa muskil memasukkan zakar dia ke dalam dubur orang lelaki. Lepas tu, maka di situ kalau kita katanya dia orang lelaki, fardunya, fardu takdirnya kalau dia tu orang perempuan. Orang perempuan tu. Kalau fardu takdirnya, kalau takdirnya, fardunya, kalau dia tu nyata kata perempuan. Maknanya zakar yang dia masuk tu, kalau fardu kata dia perempuan, maka kemaluan lelaki yang dia memasuk tu ialah yang zaidah. Bukan yang asal. Maka macam jari. Tetapi jadi batal wuduk sebab dia bersentuh dengan orang lelaki. Di situ. Tetapi kalau kita fardu kata dia ni orang lelaki. Kalau kata dia orang lelaki, maka zakat yang dia memasuk tu anggota yang asli. Maka jadi hasil janabah sebab memasukkan ke dalam dubur. Maka tetapi tidak ada, maka tilik kalau fardu kata dia ni orang perempuan, maka zakat yang dia memasuk tu tak kebilangan sebab anggota zaidah. Sebab kalau nyata kata perempuan, orang perempuan asalnya tidak ada zakat. Maka zakat yang ada pada dia di atas takdir kata dia orang perempuan tu, mana zakat yang ada pada dia tu yang lebih. Bukan yang asal. Yang lebih, yang zaid, yang tambahan. Bukan asal. Kalau begitu macam masuk jari ke dalam dubur. Maka jadi batal wuduk saja sebab fardu dia orang perempuan, dia bersetuh dengan orang lelaki. Maka tilik kalau fardu kata dia orang perempuan, maka berhadah kecil dengan sebab dia bersentuh dengan orang lelaki. Tapi kalau kita takdir, kita fardu kata dia ni orang lelaki, maknanya zakat yang dia memasuk tadi anggota yang asli. Anggota yang asli, maka hasil janabah sebab dia memasuk ke dalam dubur. Maka dulu tu dubur orang lelaki sama, dubur orang perempuan pun sama. Tetapi dengan sebab dua-dua tu boleh jadi perempuan dia, boleh jadi dia ni orang perempuan, boleh jadi dia ni orang lelaki, kesamaran. Tak nyata kata lelaki, tak nyata kata orang perempuan. Maka kita tak boleh berat kepada mandi ke, tak boleh berat kepada wuduk. Kalau begitu, dua-dua tu kena mandi ke, kena ambil wuduk. Jadi hasil hadas kecil, wuduk. Hadas besar, mandi. Mana di antara kedua-dua tu sama-sama berat. Sama-sama berat. Apabila sama-sama berat, kita pun, ulama pun tak boleh nak buat keputusan dengan sama berat. Maka serahkan dia lah. Dia nak ambil wuduk saja ke, memadai kalau dia solat sah. Kalau dia nak mandi pun, memanglah lebih aula lagi. Tapi kalau dia ambil katanya, dia ambil wuduk saja, dia tak mandi. Dia ambil wuduk, dia solat. Maka sah solat dia dengan wuduk. Dengan sebab serah kepada dia. Jadi mana kalau dia tak mandi, dia ambil wuduk saja pun solat dia tu sah. Adapun hasil janabah, ia jimuk
pada orang mati itu nisbah kepada orang hidup jua. Adapun hasil janabah ia seorang jimuk pada orang mati. Nisbah kepada orang hidup jua. Jadi hasil janabah bagi orang hidup, tidak hasil janabah bagi orang mati. Adapun nisbah kepada yang dijimukkan itu tiada wajib mandi semata sama ada dimasukkan zakat yang mati kepada perempuan atau dijimuk lelaki akan dia. Dan tiada tersembunyi bahwasanya tiada wajib. Sekali lagi. Adapun hasil janabah ia seorang. Adapun hasil janabah ia seorang jimuk pada orang mati. Mayatlah. Hasil janabah tu nisbah kepada orang hidup juga. Maknanya hasil janabah bagi orang hidup sahaja, orang mati tidak hasil janabah. Jadi tak kira lah yang mati itu perempuan ke, yang mati itu lelaki ke, sama. Yang mati itu perempuan ke, yang mati itu lelaki ke, maka yang hidup saja yang hasil janabah. Adapun nisbah kepada yang dijimukkan itu. Adapun nisbah kepada yang dijimukkan itu tiada wajib mandi. Adapun nisbah kepada yang dijimukkan, mana berlaku jimuk tu. Tiada wajib mandi sama ada dimasukkan zakar yang mati kepada perempuan. Jadi maknanya di masalah yang pertama, yang mati itu orang lelaki. Yang hidup tu orang perempuan. Maknanya orang perempuan memasukkan zakat mayat, zakat orang mati ke dalam faradnya. Orang perempuan yang hidup, orang perempuan itu hidup, yang lelaki itu mati. Maknanya orang perempuan memasukkan zakat orang mati ke dalam farad dia. Maka hasil janabah bagi perempuan yang hidup, jadi yang mati itu tidak hasil janabah. Satu masalah. Atau dijimuk lelaki akan dia. Maknanya di sini pulanya atau dijimuk lelaki yang hidup akan dia, akan perempuan, ini perempuan yang mati. Atau dijimuk lelaki, yakni lelaki yang hidup. Akan dia, yakni akan perempuan yang mati. Akan dia, yakni akan perempuan yang mati. Ini sebelah balik lelaki hidup, sebelah balik perempuan mati. Maka hasil janabah bagi lelaki saja, sebab yang hidup tu lelaki, sebelah balik perempuan tidak, yang mati sebelah, yang perempuan yang mati itu tidak hasil janabah bagi dia. Dengan maknanya tidak hasil janabah tu contohnya, mayat itu sudah dimandikan, tunggu nak kapan ya. Mayat itu sudah apa dia? Sudah dimandi, tunggu nak kapan. Tiba-tiba ada orang lelaki, kalau mayat tu mayat perempuan masalah. Mayat tu mayat perempuan sudah dimandikan, tunggu nak kapan. Tiba-tibanya ada orang lelaki memasukkan zakat orang lelaki itu ke dalam mayat perempuan. Maka tak payah mandi balik. Jadi mana tak payah mandilah, terus kapanlah. Begitu juga kalau mayat tu mayat lelaki, sudah mandi mayat, sudah mandi tunggu nak kapan, tiba-tibanya ada orang perempuan ambil zakat yang mati masuk ke dalam faradnya. Maka terus kapan juga, tak payah mandi. Tapi buat begitunya haram lah. Menyakiti pada mayat tu haram. Itulah maknanya. Dan tiada tersembunyi, maknanya tidak tersembunyi, mana dah jelas. Dan tiada tersembunyi, maknanya benda ni dah jelas.
Mana begitu ya. Dan tiada tersembunyi bahawasanya tiada wajib mewati akan orang mati itu had. Ini. Mana benda ni dah tak tiada tersembunyi. Mana benda ni dah jelas. Dah maklum. Nah, dan tiada tersembunyi maknanya benda ni mana tiada had. Itulah. Benda ni tiada tersembunyi mana kita dah tahu. Maksudnya gitu. Benda ni dah maklum. Benda ni dah maklum. Tu maknanya tiada tersembunyi, dah maklum bahawasanya tiada wajib mewati. Mana orang yang mewati. Tiada wajib mewati, yakni tiada wajib atas orang yang mewati. Penuhkan begitu ya. Tiada wajib mewati, ini tiada wajib atas orang yang mewati akan orang mati. Maknanya orang lelaki dia masukkan zakat dia, hasyafah dia ke dalam farad bagi perempuan yang sudah mati. Tiada wajib pun bagi orang tu had. Had zina tu tak kena. Had zina tu tak wajib. Berdosa tu memanglah berdosa. Berdosa tentang memasukkan zakat ke dalam farad tu satu. Berdosa sebab menyakiti kepada mayat tu satu. Tetapi had zina maklum tidak wajib. Itu mana kata tiada tersembunyi. Mana benda ni dah jelas. Dah maklum bagi kita. Dan tiada mahar. Tak wajib bayar mahar. Habis. Tetapi binasa orang hidup itu segala ibadatnya. Tetapi binasa orang hidup itu, mana lelaki yang hidup yang memasukkan zakat dia ke dalam farad perempuan. Ataunya orang perempuan yang hidup memasukkan zakat mayat ke dalam faradnya. Membinasa dan tetapi binasa yang ini batal. Rusak, batal. Orang hidup ini segala ibadatnya. Segala ibadatnya bukan maksud batal pahala, bukan begitu. Jadi ibadat yang dilarang tu, dilarang berlaku jimuk dalam pada masa ibadat. Seperti puasa, larang jimuk kan. Pada masa ihram dengan haji, belum pada tahallul yang pertama yang kedua, dilarangkan berlaku jimuk. Dan puasa pun tak boleh. Itulah ibadat dia. Dan wajib dengan dia kafarah. Jadi sekali lagi, tetapi binasa mana batal. Orang hidup itu segala ibadatnya. Mana ibadat yang tak boleh apa dia? Ibadat yang dilarang jimuk pada masa beribadat. Ibadat yang dilarang jimuk pada masa buat ibadat itu. Apa dia? Sekiranya kalau kita katanya orang lelaki itu dia sedang puasa bulan Ramadan. Kita katanya orang lelaki yang hidup memasukkan zakat dia ke dalam farad perempuan yang mati. Tetapi sekarang dia sedang puasa bulan Ramadan. Maka apabila dia memasukkan zakat dia ke dalam farad mayat perempuan tu, batal puasa dia. Binasa, mana batal. Sekiranya kalau lelaki itu yang memasukkan zakat dia ke dalam farad mayat perempuan, dia sedang ihram. Dia di dalam ihram. Maka batal haji dia. Begitu. Dan sebaliknya sama juga. Orang perempuan yang memasukkan zakat bagi mayat lelaki. Orang perempuan dia memasukkan zakat mayat lelaki ke dalam faradnya, maka batal puasanya. Maka puasanya batal. Itu mana kata binasa orang hidup segala ibadat. Kalau apa dia?
Kalau puasa pun batal puasa dia sebab masuk sesuatu ke dalam umrah. Kalau puasa pun batal. Kalau dalam ihram dengan haji dan umrah pun batal juga. Begitulah. Tetapi kalau solat tak nanti solat tak nanti apa dia? Tak nanti jimuk bersentuh tu pun dah batal. Sebab batal wuduk kan. Begitulah. Dan wajib dengan dia kafarah pada puasa dan haji. Dengan sebab jimuk mayat orang lelaki yang hidup jimukkan mayat perempuan atau orang perempuan tak sebelah balikkan perempuan tu tak ada wajib kafarah. Masalah orang lelaki memasukkan zakatnya dalam mayat perempuan, maka wajib kafarah pada puasa. Sebab masuk dalam katanya jimuk pada siang Ramadan bagi orang yang wajib puasa. Dan haji. Maka wajib kafarah juga pada haji sebab merusakkan haji belum pada bertahallul. Begitulah. Jadi maksudnya yang hasil janabah tu bagi orang hidup. Tak kira lah orang hidup tu lelaki ke atau perempuan. Demikian lagi masuk ke dalam masuk di dalam kata faraj itu yang semalam kat tengah-tengah tu dia kata di dalam faraj sama ada kubul atau dubur, sama ada kubul itu kubul perempuan atau kubul lelaki, yang kata di kat tengah-tengah tu. Jadi masukkan hasyafah ke sekaliannya di dalam faraj. Faraj tu sama ada kubul atau sama adanya dubur. Maka di sini dia katanya demikian lagi masuk di dalam kata faraj, masuk di bawah makna kata faraj. Masuk di bawah makna kata faraj, yang mana kata dulunya hasil janabah dengan sebab memasukkan hasyafah sekaliannya di dalam faraj sama ada kubul atau dubur. Masuk di dalam makna kata itunya apa dia? Faraj binatang. Faraj binatang. Mana kalau orang lelaki memasukkan zakat dia ke dalam faraj perempuan, faraj binatang, maka hasil janabah bagi orang lelaki itu. Adapun binatang, tak hasil janabah dah sebab dia bukan orang. Bukan orang mukallaf. Kalau masuk dalam farad lembu masalan, lembu tu tak payah mandi lah. Orang lelaki ni lah, wajib data dianya mandi. Sebab hasil janabah juga. Walaupun bagi binatang sekalipun. Tengok dia kata rayah dia, jikalau ikan, binatang tu ikan sekalipun. Tak nanti binatang darat lah. Tak mesti binatang darat lah memasuk ke dalam farad bagi ikan sekalipun. Maka hasil janabah juga. Atau farad jin yang perempuan. Macam ada setengah orang tu dia kahwin dengan jin. Orang lelaki, manusia lelaki dia berkahwin dengan jin perempuan. Dia berkahwin dengan jin perempuan. Maka apabila dia jimuk isteri yang jin itu, maka wajib di atasnya mandi. Sebelah balik isteri yang jin tu pun wajib mandi juga. Itu maknanya atau farad jin yang perempuan. Maka itu pun wajib mandi juga. Atau farad orang air. Atau farad orang air. Yang dinamakan, yang dipanggilkan dengan bahasa Arabnya banatul ma'. Orang air, artinya bahasa Arab panggil banatul ma'. Yang apa dia, duyung. Yang sebelah yang adalah buat gambar, ada orang buat lukisan gambar tu sebelah atas manusia, tapi sebelah bawah tu
rupa ikan. Kalau itu panggil apa dia? Ikan duyung. Tu maknanya orang ayat. Ya duyung. Maka duyung ni bukan manusia. Nah, maka sekiranya kalau dia kata atau farat orang air, maknanya duyung lah. Kalau duyung ni, kalau bahasa Arab, dia katanya dinamakan, dipanggil dengan bahasa Arab, banatul ma. Kerana bagai daripada ikan juga. Maknanya duyung itulah, orang air itulah, satu bagai daripada bagai ikan. Mana jenis ikan, bukan jenis manusia. Kata setengah katanya, dan setengah kitab, walaupun dia boleh bercakap sekalipun. Duyung. Walaupun dia boleh bercakap sekalipun, maka dia ikan, bukan manusia. Tapi masalah hasil janabah tu tak kira manusia binatang kan. Hasil janabah semata. Tapi nak cerita katanya orang air ni bukan manusia, bukan jenis ikan. Habis. Dan jikalau dibalut atas zakarnya purca. Ini purca kain. Jadi maknanya memasukkan hasyafah ke dalam farad itu walaupun dia pakai sarung masalan. Yang sekarang tu jenis ada sarung zakat yang jenis getah tu ya. Maka sekalipun hasil janabah juga. Lepas tu dia katanya kalau balut dengan kain sekalipun hasil janabah juga. Dan jikalau tebal sekalipun, mana benda yang dia balut sana itu, sarung tadi tu tebal sekalipun hasil janabah juga. Sebab masuk di bawah mana katanya masuk hasyafah sekaliannya di dalam faraj. Sebab itulah kalau pakai benda itu sekarang tu yang ada jual sekarang tu, yang jenis-jenis getah itu tu, maka hasil janabah. Sebab kalau tebal nipis pun sama. Tu kalau dengan benda nipis, kalau balut dengan kain jadi tebal masalah, itu pun hasil janabah. Hasil janabah kedua-dua pihak. Bagi orang lelaki, bagi orang perempuan. Atau apa? Sin ro apa tu? Mim apa tu? Diserembangkan. Gitu. Sin ro mim ba no. Atau diserembangkan zakatnya umpama buluh. Dia buat macam mana? Maaf nak buat rupa ni lepas tu ni buluh, dia buat begini. Maaf kena buat rupa bagi nampak. Ni zakar dia. Lepas tu dia ambil lidi ke, ambil buluh ke, besi ke, ikutlah. Dia letak di sini, ikat. Ikat. Dia buat macam itulah, orang ikat ketupat. Itu maknanya diserembangkan. Tapi saya pun tak pasti tu baca macam mana tu. Tapi maksudnya begitu. Diserembangkan zakarnya umpama buluh. Dengan umpama buluh. Sekalipun hasil janabah juga. Tapi ini kalau orang petani sekarang panggil taun. Untuk nak jadi kuat. Barangkalinya zakar dia lemah. Nak bagi masuk juga, dia ikat kat buluh ni.
Masalah. Sekalipun maka hasil janabah juga. Nak ceritanya hukumnya begitu. Ada orang buat ke tidak, tak tahulah. Kemudian katanya keduanya mati bagi orang Muslim yang lain daripada syahid. Seperti yang lagi akan datang pada janaiz. Kita akhir di situ. Keduanya mati. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح لنا فتح العارفين ونور قلوبنا بنورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم انا نستلمك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فرضت علينا وافتحت لنا ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Sama-sama. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Baba. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.